Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal wa na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayil asqam. Alhamdulillah, di mana yang berkat ini sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berjumpa lagi dalam ruangan Mafatih Ramadan, iaitu di masa yang sama juga dalam raikan Tantam Rautab, atau anda tanya kami jawab. Jadi di malam ini iaitu saya mohonlah kepada semua muslimin dan muslimat yang masuk dalam ruangan Mafatih Ramadan supaya share kepada orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Tidak ada orang yang lebih baik daripada kita mengajak orang kepada Allah dan mengamalkan dan beramal dengan amal soleh. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang tunjuk di atas kebaikan seperti orang yang buat kebaikan. Jadi alhamdulillah, Ramadan al-Mubarak, insya-Allah hari Khamis saya bersama dengan ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Belah Jalan, insya-Allah kita akan naik ke Bukit Parit Jahat, iaitu untuk pencerapan ru'yah al-hilal hari Khamis ni, iaitu 23 insya-Allah. Dan muslimin muslimat boleh ikut dalam page saya, insya-Allah perkembangan sama ada nampak atau tidak. Insya-Allah hari Khamis ni akan menentukan sama ada kita akan puasa hari Jumaat atau tidak. Dan alhamdulillah, di antara negeri yang telah perakat dah, telah isytihar bahawa puasa Jumaat ni iaitu Turki mengikut hisab, dan iaitu mengikut hisab. Adapun di tempat kita ni iaitu kita guna ru'yah, turut ru'yah, iaitu ru'yatul hilal, iaitu tengok anak bulan. Dan insya-Allah kita berdoalah semoga Allah Taala dapat tengok anak bulan di hari Khamis ni, dan sama-sama kita puasa di hari Jumaat, insya-Allah. Jadi tujuan besarnya daripada puasa ni, iaitu tujuan besarnya itu Tuhan sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah difardu di atas kamu akan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan puasa di atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi bulan puasa ni iaitu bulan yang kita nak dapat perasaan ubudiyah, dan
Kalau kita kecek bahasa kampung kita ni, iaitu kita kelik duk bersama dengan ibu bapa. Kalaulah orang saat ni tu duduk kerja di merata tempat, contohnya tempat-tempat yang jauh, lepas tu sebulan tu kelik duk dengan ibu bapa. Ibaratnya balas tu lah. Nur Islam awal, Waalaikumsalam Ustaz, apa khabar? Doa semoga saya sendiri sihat dan insya-Allah semua orang yang ikut program kita insya-Allah. Jadi bulan puasa sebulan ni kita kelik duk dengan Tuhan. Ibaratnya balas tu lah. Kita nak kelik duk dengan Tuhan dan kita nak kembali kepada Allah dan kita nak tunjuk ubudiyatuna lillah. Itu nak tunjuk kita mengabdikan diri kepada Allah, kerana biasanya lah hari atau bulan-bulan yang bukan Ramadan, contohnya lah, kebanyakannya iaitu kita tak dapat duduk bersama dan kita tak sepenuh masa dengan Allah. Jadi kita hanya 5 kali sehari contohnya kita berdamping diri dan kita mendekatkan diri kepada Allah hanya 5 kali sehari. Tapi di bulan Ramadan, iaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah sepanjang hari dan sepanjang malam. Tengah hari, malam, semua saat itu bayakat. Iaitu penuh dengan perasaan dan penuh dengan suasana sing welam saat itu dah, iaitu penuh dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni ya, hak Tuhan nak kita saat itu kelik dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak kita kembali kepada Dia. Dan Tuhan nak supaya kita saat itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti abdi? Abdi mengabdi saat itu ubudiyah. Karena hak ni itu tujuan besar Tuhan ciptakan manusia. Tuhan buat manusia ni tak ada kerana apa? Mereka kerana nak mereka sembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhan sebut siap dah nak supaya kita kembali kepadanya, nak supaya kita menajat kepadanya. Gapo hak kita kena pandai bulan puasa ni. Kita ni jangan orang panggil, kadang-kadang kita saat itu apa pria bengkrak orang panggil. Saya pengalaman dok pergi Mekah ke musim haji umrah, banyaklah dok pergi saat itu, banyak hak bengkrak. Orang-orang dok gini bengkrak, tahu tak bengkrak? Iaitu orang hak muflis, orang hak rugi. Kerana apa? Kerana bila siapa tepak saat ni tak tahu nak buat lah mana. Mereka tak belajar, tak sungguh. Jadi perkata siapa tepak nak berdoa, tak pandai nak semaya, tak pandai nak buat kebaikan saat ni tu, duduk dalam hidayah tak tahu nak jepuk, tak tahu nak jepuk. Sebab itulah di bulan Ramadan kita kena tahu. Kita kena tahu kata hidang mana. Dan kita kena tahu kata hak mana kita nak jepuk. Hak mana kita nak buat. Orang muslimin muslimat kena tahu kata apa gatik hak kita kena buat di bulan Ramadan al-Mubarak. Kena panas semaya hak yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kena ada, kena pandai benda-benda gini. Kalau kita tak pandai benda-benda gini, kita akan rugi besar lah. Kita akan rugi besar. Karena kita sapat tepat, maknanya kita tak tahu nak buat. Dan kita tak tahu nak gamuk. Bila tak tahu nak gamuk, kita bolehnya kita puasa sekarang je lah.
Jadi kita puasa sekarang, jadi rugilah. Nah, sedangkan di bulan Ramadan juga amal-amal yang lain tu pun diganda-gandakan pahala. Jadi kita tak ada boleh buat apa. Rugi benda ni, rugi besar. Jadi saya semalamnya tak habis lagi kita duk baca tentang masalah tarawih. Salatut tarawih kerana tahun ni insya-Allah tu email banyak. Tu email banyak dan akan banyak jadi tu email lah moga-moga tak boleh nak semaya sejik gak banyak. Tak. Banyak tu email lah. Jadi saya nak sebutnya iaitu tentang masalah bilangan atau rakaat, bulan rakaat salatut tarawih ni berapa. Nak royak hadis Nabi kita tahu setara tu lah. Dan muslimin muslimat hak dalam duk ikut dalam program saya ni, kalaulah ada masalah sila tulislah insya-Allah. Kalau ada masalah nak tanya, nak berkongsi, sila tulis. Kerana sungguh pun program ni Mafatih Ramadan, tapi saya buat sekali. Nah, dalam ruangan ada tanya kami jawab. Kalau ada banyak orang tanya, nah kita akan kecek turut apa orang tanya tu lah. Kalau tak ada kat saya hurai lebih kurang gitulah. Nah. Tu. Jadi kita kalau ada masalah sila tanya. Nah. Sila tanya. Nah. Ni ada juga orang cuba tanya saya tadinya, iaitu nah, ada orang tanya, nanti saya akan jawab pula kepada dia, tapi dah jadi ada orang tanya saya tadi, ada orang baca Quran tak tahu kata nak berhenti di mana. Tak tahu nak berhenti di mana, lepas tu pula tak berhenti ikut gerak. Adakah salah? Adakah salah baca Quran? Dah wasa tak tahu, tepat sambung, tepat ayat sambung tak tahu, tepat apa ni wakah tak tahu, semua saat ni. Jadi kita nak wayaknya, adakah wajib kita kena wakah turut apa yang tulis dah tanda, ada alamat tanda-tanda dalam Quran saat ni. Jadi ada sebut iaitu ulama sebut iaitu bahawa wakaf saat ni tu, wakaf atau wasa saat ni tu deh, bukan wajib lah. Kalau tak berhenti di situ pun tak haram lah. Malaikat seorang saat ni tu pergi berhenti di tempat yang merusakkan makna. Maka pada ketika tu tak boleh lah. Tu pun ia sengaja nak pergi berhenti di situ. Dan supaya tu juga hak beringat baca Quran ni, iaitu hak kena beringatnya jangan sambung sekerat daripada kelimah saat ni. Contohnya kita bacalah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli kita li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Apa ni, inna syani'aka huwal abtar. Nanti saya nak misal lagi contohnya iaitu alhamdulillahi rabbil alamin, contohnya ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kita berhenti situ tu. Ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi
kita ni biar kita nak sambung semula contohnya lah nah. Kita kata Maliki Yaumiddin bertisab lepas tu ni'iyah, tu memang salah teruklah. Dah, ibn nu seka. Tu teruk benar tu. Dah. Sebab tu tak leh. Nak berhenti tu berhenti sempurna huruf. Sempurna kelimah saat ni. Tu ada katanya saya tadi. Jadi siapa yang ingin tanya sila. Jadi salatul tarawih. Nah, salatul tarawih 20 rakaat. Semaya tarawih 20 rakaat. Iaitu pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Kerana ada hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi dan lainnya annahum kanu yaqumun ala ahdi Umarah. Adalah mereka itu mendirikan qiyam semaya malam itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan bi 20 rakaatan dengan 20 rakaat. Dan Imam Al-Malik radhiyallahu anhu katakan nas adalah orang ramai fi zamani Umar, di pada masa Sayyidina Umar yakubun, mereka itu qiyam semaya malam fi Ramadan, di bulan Ramadan bi 23 rakaat dengan 23 rakaat. Sebab tu Imam Al-Baihaqi himpunkan di antara dua riwayat bahawa mereka mendirikan qiyamul lail 20 dan mereka witir 3 rakaat. Dan ada sebut hadis riwayat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim, Nabi semaya dengan mereka tu 20 rakaat, 20 rakaat. Hak ni Imam Al-Baihaqi menghukumkan hadis ni dhaif. Tapi ada riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu qala yatasalla bina Rasulullah, semaya dengan kami ni oleh Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan 8 rakaat, thumma awtara 8 rakaat kama dia witir. Jadi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukmilu dzalika fi baitih, Nabi sempurnakan demikian itu di rumah. Walidzalika, dan demikian itulah jama'a Umaru, Sayyidina Umar himpun al-muslimin orang selalis salati biha, dengan semaya dengannya, kerana semaya dengannya 20 rakaatan, 20 rakaat. Dan telah sabit daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia juga qiyam Ramadan 20 rakaat. Sayyidina Ali pun semaya 20. Ada sebut pada Sa'ib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu qala kanu yaqumun, adalah mereka itu qiyam di bulan Ramadan ala ahdi Umar bin Al-Khattab, di masa Sayyidina Umar fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan bi 20 rakaat dengan 20 rakaat. Wa kanu, ada mereka itu yaqumuna, yaqumuna adalah mereka itu semaya itu bil mi'atain, dengan 200 ayat. Wa kanu yatawakkauna ala asiyihim, isiyihim, mereka itu bertukar fi ahdi Utsman min syiddatil qiyam, dari kerana lama. Dan kita kena ingatlah semaya ni orang panggil diri lama tu molek. Sebab tu semaya tu banyak orang buat sejuh tu kerana ya diri kau lama tu molek. Ada sebutlah hadis, inna tula salati ahadikum, sesungguhnya lama semaya seorang kamu itu lama innatun ala fikih, menunjuk di atas dia mesra dengan agama, dia bersera dengan agama. Dan semaya tarawih saat itu harus kita semaya tarawih dalam keadaan atau dengan keadaan seorang diri, munfarid orang panggil, semaya seorang diri boleh, tapi lebih afdalnya jamaah. Lebih afdalnya jamaah, iaitu kerana hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada sebut tentang semaya Nabi qiyam Ramadan saat ni. Dan ada sebut kita sebut dah dulunya, iaitu hadis riwayat Abdul Rahman
bin Abdul Qari rahimahullah, kharajtu ma'a Umar bin Ibn al-Khattab, aku tubik bersama Umar Khattab fi Ramadhan, di bulan Ramadan, ilal masjidi, kepada masjid, fa idzan nasu auza, maka tiba-tiba orang ramai selerak, mutafarriqun, yusalli ar-rajulu li nafsihi, semaya seorang untuk diri, wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-raht, ada orang semaya, lepas tu orang lain turut ramai. Faqala Umaru, maka berkata Umar, inni ara, aku ni ku berasa lau jama'tu haula, kalau aku hipung mereka itu ala qari'in wahidin, di atas tu email seorang lah, kana amthala, itu lebih baik. Thumma azama, kama dia pun azam, fajama'ahum, maka dia hipun ala Ubay bin Ka'ab, di atas Ubay jadi tu email. Thumma kharajtu ma'ah, kama dia aku tubik pula, dia kata malam lain pula, lailatan ukhra wan nas yusallun, orang ramai semaya bisalati qari'ihim, dengan semaya seorang tu email lah. Faqala Umaru, maka berkata oleh Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, wallati yakumuna anha, dan orang-orang tidur daripada semaya, maknanya tidur dulu bangun tengah malam, afdalu minal lati yakumun, lebih baik pada orang yang bangun selalu. Wa kana an-nas yakumuna awwalah, dan adalah orang ramai saat itu banyak semaya awal lepas isya lah. Sebab itulah ada sebut Imam An-Nawawi rahimahullah, ada sebut daripada setengah ashab Asy-Syafi'i, anna salat at-tarawih, puasa sembahyang tarawih jama'atan, secara jemaah, afdalu minal infiradi, lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, li ijma'is sahabati, kerana ijma' sahabat, wa ijma' ahli al-amsar ala dhalika, dan telah ijma' semua orang Islam di merata tepat di atas demikian. Alah tu. Jadi kalau siapa nak tanya sila tulislah, insya-Allah kita akan jawab. Dan ada sebut daripada Urwah bin Zubair rahimahullah, anna Umar bin al-Khattab, ada sebut pada Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'an nasa, dia hipung orang ala qiyam syahr Ramadan, di atas qiyam bulan Ramadan, ar-rijal, dan orang lelaki ala Ubay bin Ka'ab, tu ime hak orang jatuh Ubay bin Ka'ab, wan nisa ala Sulaiman bin ibni Abi Hathamah, iaitu berhipung orang tina tu imenya Sulaiman bin Abi Hathamah. Dan ada sebut juga an Arfajah Al-Thaqafi rahimahullah qala, kana Ali, dia kata adalah Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali juga ya'murun nasa, suruh orang ramai, bi qiyami syahri Ramadan, dengan qiyam bulan Ramadan, wa yaj'alu lirrijali imama, dia jadi bagi orang lelaki saat ni, orang jatuh saat ni tu seorang tu imam, walin nisa'i imama, bagi orang tina seorang imam, fa kuntu ana imaman nisa, ya maka adalah aku saat ni jadi tu imam semaya orang tina. Jadi tarawih ni waktunya bila? Waktu tarawih ni bila? Jawabnya waktu solat tarawih, iaitu selepas daripada isya. Dan jikalau dia semaya isya saat ni itu dengan jamak takdim sekalipun. Lepas isya, walaupun dia semaya jamak takdim pun boleh lah. Maknanya lepas isya, waktu dia lepas isya. Wa tulu'il fajri, hingga naik fajar, hingga naik waktu subuh. Sebab itulah boleh kita boleh kita semaya tarawih selepas daripada kita tidur, kerana waktu salatul tarawih iaitu selepas isya sampai subuh. Wa yusallal witru ba'daha jama'atan fi Ramadan kama sabaq. Dan jikalau dan disemayakan witir selepas daripada tarawih saat ini secara jemaah di bulan Ramadan. Walau apa ada sebut, dan jikalau dia semaya tarawih sebelum fardu isya, batal, tak sah lah. Maya lepas ngorek lah. Bila maya lepas ngorek ni tak sah. Lepas tu cara nak semaya tarawih saat ini tu, iaitu semaya tarawih 20 rakaat 10 salat. 10 salat, semaya 2 rakaat.
supaya semaya lain-lain itulah. Kalau ia semaya 4 rakaat selalu, maka tak sah kerana menyalahi apa yang disyariatkan. Nah, ia tak serupa dengan sunat zuhur, sunat asar. Sunat zuhur, sunat asar ni sah dengan 4 rakaat dengan ada satu salah. Dah sah. 4 rakaat, satu salah. Sunat zuhur, sunat asar. Tapi yang lebih afdalnya iaitu 2 salah. Dah. Tu sunat zuhur, sunat asar lah. Ni banyak kita tak tahu kalau orang mazhab Hanafi mari India, Pakistan tu biasa. Kau Mekah tu semaya sunat 4 rakaat lalu. Belum zuhur. Dah, lepas zuhur. Atau belum asar, lepas asar. 4 rakaat lalu boleh. Tapi afdalnya iaitu 2 salat. Kerana beza di antara sunat zuhur, sunat asar saat ni, bahawa tarawih saat ni disyariatkan jemaah. Maka dia serupa dengan fardu. Sebab tu tak boleh ubah. Ya, adapun sunat belum ngorek sunat lepas isya semua kena 2 rakaat tu. Sebab ada sebut ke salatul lail, semaya malam saat itu mathna 2-2 ke. Sebab tu semaya malam tu kena semaya 2-2. Jadi sebab itulah semaya sunat ngorek isya tu 2 rakaat lah. Lepas tu nak niatlah semaya tarawih niatlah dah wajib kita menentukan niat padanya. Niat ke apa? Niat solatut tarawih. Boleh. Usalli sunnat tarawih. Aku semaya sunat tarawih. Atau niat usalli solat tarawih. Boleh juga. Aku niat semaya tarawih. Atau salaginya itu usalli qiyam Ramadan. Aku semaya qiyam Ramadan. Atau sunat qiyam Ramadan. Boleh juga. Dan niat saat itu pada tiap-tiap 2 rakaat. Nah, tu niat semua tak boleh niat mutlak, tak boleh niat aku semaya sunat, tak boleh. Kena semaya sunat tarawih atau sunat qiyam Ramadan, tak apa. Atau sunat semaya tarawih pun tak apa. Alah tu. Lepas tu baca dalam semaya tarawih lah nak baca gapo kata. Nak baca panjang ke, baca panok ke, baca sejuh ke, baca 2 juh ke balahana. Jawabnya, ada sebut, saya dah baca lagi kitab fiqh ni, iaitu Al-Mu'tamad. Ia kata harus bagi orang semaya juz lil musalli, harus bagi orang semaya an yaqra'a ba'dal fatihati, bahawa dia baca selepas Fatihah ni suratan saghirah. Surah pendek boleh, au ma tayassara minal Quran, atau surah hak mudah. Tapi dia kata disunatkan, walakin yusannu, tetapi disunat an yaqra'a, bahawa baca jami'al Quran, semua Quran 30 juzuk fi jami'is syahr, pada sekalian bulan. Maknanya baca habis dalam sebulan saat ni. Wa huwa, dan iaitu afdalu, lebih afdal min takriru suratul ikhlas, daripada mengulang-ulangkan surah Qul Huwallah Ikhlas ni tu. Molek baca surah jadi 30 juz tu molek. Iaitu baca sejuz semalam lah. Kira baca sejuz semalam. Itu lebih afdal. Ada sebut dalam kitab Muwatta Imam Malik, ya ada sebut ya tawakkana salafu, adalah salaf yutilunal qira'ata, melanjutkan bacaan, panjangkan bacaan fit tarawih, dalam tarawih, sembahyang tarawih. Abdul Rahman Al-A'raj berkata, dia kata ma adraktun nas illa wahum yal'anuna al-kufra fi Ramadan. Qala wa kana al-qari'u yakum bi suratil Baqarah fi 8 rakaat. Jadi aku tak dapat orang saat ini, mereka itu berdoa laknat orang kufur di bulan Ramadan saat itu. Lepas tu dia kata wa kana al-qari'u, dan adalah orang yang baca ni yakumu semaya bi suratil Baqarah, baca surah Baqarah fi 8 rakaat, dalam 8 rakaat saat itu baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah ni ada sebut lagi kitab Muwatta. Wa idza qama biha, dan apabila, maknanya surah Baqarah 3 juz setengah. Tu panjang
8 rakaat tu. Nah. Lepas tu pula dia sebutnya, dia kata wa idza qama biha, dan apabila mereka itu semaya dengannya, fisnatai asyarata raka'atan, pada 12 rakaat ra'an nas annahu khaffafa. Nah, orang iaitu dia kata ra'an nas, apabila ia bangun seorang qari saat itu orang baca ni untuk imam ni 12 rakaat, dia nampak orang saat itu annahu khaffafah. Nampak orang ramai bahawa nak diringankan, dia pun ringankan sikit lah. Dan ada sebut juga daripada Abdullah bin Abi Bakr qala sami'tu Ubay yaqul, dia kata aku dengar Ubay kata kunna nansarifu fi ramadhana, kita selesai di bulan Ramadan minal qiyam, daripada qiyam, fanasta'jilul al-khadam bis-suhuri makhafat al-fajri. Maka kami pun minta khodam saat itu, khodam orang duk cara dah, penolong pembantu rumah saat itu, bis-suhur, dengan suhur saat itu, makhafat al-fajri, takut fajar, maknanya semaya ya petang sampai subuh lah, dekat-dekat dengan subuh lah kira kok, semaya lama sangat tu. Dan ada sebut juga As-Sa'ib bin Yazid kata amara Umar bin Al-Khattab, dia perintah oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab, perintah wa Tamiman ad-Dari, dan Tamim ad-Dari, ayyakuma linnas, bahawa dua orang ni qiyam semaya untuk makna orang ramalah. Wa kanal qari'u, adalah orang tu imam baca ni, yaqra'u baca bil mi'atain, dengan 200 ayat, hatta kunna, hingga adalah kita na'tamidu 'alal 'asa, kita bertukar pegang atas tukar, min tulil qiyam, kerana lama berdiri, wa ma kunna nansarifu, dan tidak, dan adalah kita ni tak pulang, tak balik illa fi furu'il fajri, malaikat di hujung-hujung fajar. Maknanya di furu'il fajri, pada ketika dekat-dekat lah tu. Maknanya semaya tu semaya sungguh weh. Hak kita ni semaya ni pukul kadang-kadang setengah je 20 rakaat. Tu. Jadi tak panggil kia lah tu kak. Tu kia lah, tapi kak maknanya tak hafal lagi lah kira kak. Ni soalan mari dah. Terima kasih. Yata ni muminah Umi Akram yata ขอถามเกี่ยวกับซากะห์หน่อยค่ะ nanti yata ขอถามเกี่ยวกับซากะห์หน่อยค่ะคือถ้าเขาฝากเงินให้เราเก็บแล้วก็เราเอาเงินนั้นหมุนอยู่ แต่เจ้าของอนุญาตให้เราใช้ แต่ไม่ใช้คนเดียว ไม่ใช่คนเดียวที่ให้เราเก็บ คือหลายคนค่ะ คือเราต้องจ่ายซะกัตหรือว่าเจ้าของเขาต้องจ่ายค่ะ jadi duit yang mau bakar mai taruh kita pun bakar musim lah dah. Bakar musim zakat saat ni. Jadi zakat saat ni tu pia kena keluarkan zakat. Hak ni. Jadi zakat ni gini. Zakat saat ni tu iaitu nak wajib zakat saat ni tu dua. Pertamanya kena sampai nisab, yang kedua sampai haul. Kalaulah duit hak dia saat ni duduk sipai kita, kalau duit duduk sipai kita saat ni tu sampai nisab, contohnya 100,000 contohnya lah. Lepas tu pula sampai nisab, lepas tu sampai haul, maka hak tu wajib dia kena keluar zakat. Kerana dia kirakan duit sipai. Duit sipai makna kata dia saat ni tu kena keluarkan zakat. Lepas tu pula kalaulah duit tu tak ada siapa nisab, tak ada siapa nisab, duit tu tak apa nisab, tapi kita saat ni tu kita pergi ambil duit satu pergi menega. Kita pergi menega, maka pada ketika tu hak balik kita saat ni, hak balik kita
hak balik kita saat ni tu, kita kena keluarkan zakat semata dah. Kerana apa? Bila kita menega, kena ingat melek. Menega ni tak syarat mula-mula lungtun, mula-mula turun modal tu siapa nisab, tak syarat. Iaitu kita make duit demo saja, tak apa. Make duit demo saja mari menega sejuta, contohnya lah. Duit demo saat ni tu, duit mari sipek kita lah. Kita pun ambil duit tu, pergi menega. Maka hak kita saat ni tu, duit hak kita saat ni. Bila sampai hujung tahun, kena tengok atau kita duit hak duk kita. Iaitu, duit hak hasil daripada tu saat ni tu, banyak mana. Kalau siapa nisab, contohnya 100,000 kita kata. Lepas tu ada barang, kena hitung sekali semua. Duit hak removis kita saat ni tu, duit hak tu saat ni tu, duit tu ya kena keluar zakat. Kerana duit ya siapa nisab. Duit tu saat ni tu, ya kena keluar zakat. Kerana siapa nisab. Kerana, ya bergetar ke kita ya. Bila bergetar kepada kita, maka pada ketika tu, dia kena keluarkan zakat lah. Lah tu. Ya jauh kita panggil. Maka pada ketika tu cukup nisab, maka dia kena keluar ya. Kerana ya wisipai, ya jauh kita menega. Tapi hak kita ni tu kita kena keluar semata dah lah. Lah tu. Dan sampai hak daripada untung kita saat ni tu kita kena bayar. Dan barang kita beli ke apa semua tu kita kena bayar zakat. Lah tu. Lepas tu kalau kita kalau dia tak hafal tak apalah dia tak hafal saat ni tu. Hak kita ni kita kena keluar mata dah lah. Hak kita saat ni. Di atas dia tak wajib kerana tak hafal nisab. Hak ju kita saat ni tu iaitu ya kira modal dan laba. Hak kita dah saat ni tu dah. Modal laba saat ni. Duit hak dah kita, maka pada ketika tu kita kena hipungkan semua. Kabar dia kena kira iaitu han 40. Tu baiklah duit zakat berapanya. Sebab tu kalau duit tuai saat ni tu siapa nisab, maka mesti kita saat ni tu kena keluarkan zakat. Apa ni tuai saat ni tu kena keluarkan zakat bila duit siapa nisab. Ni biiznillah. Ni mukminah ya ummi cuai top noikah ya awak dah tu. Assalamualaikum salam. Adakah dikatakan neraka kepada ketua jika mengadakan solat berjemaah di masa sekarang? Dengan sebab di kampung itu belum ada wabak yang sedang merebak sekarang. Adakah dikira neraka? Dijawabnya iaitu tidak tak dikirakan apa ni orang panggil langgar perintah ya. Langgar perintah. Langgar perintah. Lepas tu tak boleh ke? Ya masalah ni masalah semaya, masalah gapo. Nak kata berdosa lagu mana? Sebab tu orang panggil benda ni benda khilaf ulama. Sama ada ilzam mesti atau tidak setelah tu baik perintah saat ni. Ketika di satu tempat saat ni tu belum tentu kata mana orang panggil tak ada muhaqqaq. Benda saat ni tu benda berlaku tak ada muhaqqaq, maka pada ketika tu banyak juga ulama yang orang panggil tak setujulah dengan apa ni hidup umum semua saat ni tu. Ada banyak juga negeri-negeri Arab semua banyak juga. Sebab tu benda ni tu tidak dikira lah. Tidak dikira kata kalau dia semaya kira dosa gapo ya. Kerana tempat dia tak ada gapo. Lepas tu pula dia adalah hadis Nabi sebut ke fala tuqdimu alaih idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu alaih. Lepas tu wa idza waqa'a biha wa antum wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minhu. Tu cara teknik cara pubak. Cara pubak. Lepas tu wajib ke? Tidak. Lah tu. Malaikat benda tu muhaqqaq, maka pada ketika tu wajib lah. Kerana darurah saat ni tu. Kerana terpaksa panggil. Kerana darurah.
apa ni penyakit sani takut merebak sani ke. Dan bagi KJS saat itu ya boleh perintah orang panggil kalau kadang-kadang Islam dia boleh perintah supaya tengok maslahah. Orang panggil maslahah ammah. Maslahah umum takut merebak. Tapi kalau tak ada merebak dia semaya, maka pada ketika tu tidak dikirakan derhaka, nak kira derhaka ke mana. Cuma orang panggil tak turut perintah. Setara tu ialah. Tu. Saya pun orang duk semaya tu ya anulum kalau 5 orang 4 orang tak ada gapo hali tak sewi ramah panggil. Tak sewi ramah benar tak sewi beripung. Hak tu ialah. Dan alhamdulillah lah kalau kita tengok hari ni iaitu di jalan kita tak ada lah. Dan ada berita baik insya-Allah lah. Kerana saya pun duk dengar orang-orang berkenaan tu kata alhamdulillah setakat ni tu dapat berita kata tak merebak lagi, tak merebak. Jadi alhamdulillah insya-Allah di masa terdekat ni kita dapat sama-sama boleh semaya jemaah semula pula. Faridah itu salam Ustazจะถามว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นอิสลามแต่เขาพาเราไปเจอแม่เขาแต่แต่งกายแม่เขาแต่งกายแบบอิสลามแบบไม่อิสลามเขาได้ทำกับข้าวให้กินถามว่าเรากินได้ไหม jadi makan ni kena tengok dia saat ni kalau dia bukan Islam lepas tu dia buat makan kepada kita, maka pada ketika tu kalulah makan ni dia saat ni tu halal. Makan ni contohnya ikan, contohnya lah bagai makan ni yang halal semua. Lepas tu pula apa ni bahan-bahan dia buat apa semua saat ni tu pun halal. Dan kakah dia saat ni contohnya bagai-bagai makuk pinggir dia duk sipel semua saat ni tu benda yang halal, maknanya tak ada guna untuk benda najis semua, maka pada ketika tu boleh makan, ada apa. Sebab tu keluar halal ke apa semua ke ada modal jual saat ni tu hak kita dak gi kita apa ni duk dalam rongrem ke apa semua tu patakan ke apa semua tu bukan orang Islam masak. Kadang-kadang orang panggil ke apa cook saat ni chef saat ni tu bukan orang Islam, tapi kakak semua saat ni tu Islam. Sebab tu cula saat ni tu waktu baik orang panggil logo waktu baik halal saat ni tu wi halal kepada mereka, wi halal saat ni tu lah tu. Jadi bila wi halal saat ni mereka wi halal lah tu apa ni pihak makan kelang yang Pakistan tu halal. Maknanya kita boleh pakai lah kerana benda-benda yang dia buat saat ni tu halal tu halal ni halal tak ada apa. Orang buat dia tak apa. Dia duduk situ. Orang buat tu tak apa, tapi orang warak tu tak. Tapi ayat tak dari segi hukumnya tak apa. Yalah tu. Tapi syaratnya benda bahan hak buat contohnya daging tu daging sebelah. Ikan, sutung, lepas tu kakah hak semua tu halal, maka pada ketika tu halal. Lah tu pakai saat ni tu. Kalau lah orang kita kata kalau mak dia tu Islam dah tak ada apa. Mak dia Islam dah pakai saja tak masalah tu. Pakai suku dah dosa kerana pakai saat ni tu suku pula pakai baik Syiah panggil. Baik bukan orang Islam tu terserah apa ni dosa suku tu makan suku. Sebab tu tak ada apa kalau dia Islam tak ada apa lah tu. Salam babo tarau an Quran mai hยุดตรงที่วาญิบหยุดและหยุดตรงที่ไม่ให้หยุดbata apa ni bab หรือเปล่า jawabnya benda ni iaitu saya ada jawab dah tadi apalah ada sebut dalam fatwa bahawa dalam tajwid ni waratilil Quran tartila, kita ingatlah kata baca Quran ni kena tajwid.
Ngikut ulama tajwid kata wajib, tapi ulama fiqh ni kata tidak wajib. Sebab tu kita baca Fatihah contohnya. Nah, dalam semaya saat itu mesti makhraj. Makhraj kena jelas. Ada pun panjang, panak, dengung tu tak apa. Nah, hak tak lehnya makhraj. Makhraj saat itu kena jelas. Alham contohnya. Alhamdulillah. Dan ilmu waqaf dan ilmu wasa, ilmu ya ada mak jaib mak apa ni, ada wakah jaib wakah tu wakah ni okay. Semua saat itu besarlah ilmu tu ilmu besar, ilmu yang patutlah. Nah, dan hak itulah waktu kita saat itu boleh perhati ayat-ayat Quran. Nah, Tuhan sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkannya kepada engkau mubarakun, yang diberkat, liyadabbaru, supaya kamu perhati ayat-ayatnya, wa yatadhakkara ulul albab, dan supaya dapat peringatan oleh orang-orang punya fikiran. Maknanya berti situ dia boleh perhati makna dia apa semua hal itu. Sebab itulah wakah dalam Quran contohnya nak berti tu ya tengok dari segi makna, dari segi ni lah. Nah, sebab tu adakah kita kata wajib kena turut wakaf saat itu? Jawabnya tidak wajib. Tidak wajib. Dan menyalahi tempat-tempat wakaf dalam Quran saat itu pun tidak haram. Malaikat apabila seorang saat itu kosak. Nah, dia kosak nak merusakkan makna. Dia wakaf situ betul-betul dia nak merusakkan makna dan membawa kepada keji, maka pada ketika itu haram. Nah, tu. Jadi ada pun yang satu laginya iaitu wakah hak pesing juga panggil hubung supaya budak ngaji. Hak nak ngajar budak tak apa. Nah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hihudan fi. Lepas tu betis tu hihudan hudud situ tak leh tu. Dia tak leh berhenti dah tu, wakah lah tu tak leh. Lepas tu mula pula kita nak ibtidak, nak mula semula tak leh. Zalikal kitabu la raiba fi hihudan lil muttaqin alladhi meknum saja misal. Nah, alladhi. Tengoklah ayat-ayat lain hak tak suk kita ambil sekerak, ambil gapo. Nah, hak tu memang hak tu tak leh. Sebab tu adapun baca Quran saat itu kita baca tajwid pun sama juga. Tajwid dengung panjang ke apa semua tu sunnah. Nah, ataupun baca kita baca haram ke tak kalau baca tak bertajwid? Jawabnya sunat ke? Bila sunat tak haram. Nah, tapi di sisi ulama tajwid mengatakan itu adalah wajib. Nah, setara itulah apa yang saya tengoklah ni kita ni jawab nak jadi apa ni jadi faham. Nah, setara tu. Sufyan Abdullah, Assalamualaikum. Doktor, ya Waalaikumsalam. Bapa Abdul Adakah harus jamakkan solat kerana takut kepada penyakit corona seperti jamak bil matar wal marad dalam mazhab tempat khusus mazhab Syafi'i? Jadi apa yang saya tahunya jamak ni dalam kitab-kitab fiqh sebut iaitu jamak kerana sakit dan jamak kerana hujan. Kerana hujan saat ni kena jamak takdim kerana nak boleh sembahyang masjid. Adapun jamak kerana sakit, kerana penyakit saat ni itu tidak ada warid lah, tak ada warid. Yang adanya ia tak boleh mari. Kerana tak boleh mari tu ialah boleh jamak saat ni tu. Nah, lepas tu kerana musafir, tak itulah kerana masyaqqah. Boleh jadi demo qiyah di atas musafir ke apa saja, wallahu alam. Tapi apa saya tahunya, maknanya tak bolehlah kita nak jamak saat ni kerana ya boleh mari setelah lagi ke. Ya boleh mari. Cuma kerana diperintah supaya kita tak boleh sembahyang sejid. Lepas tu kita disuruh tak boleh sembahyang sejid mula. Lepas tu kita nak mari juga. Jadi buat sekali jadi jamak lalu. Kerana tagi tu takut tak boleh mari. Nah, dan bagi masalah fiqh ni kalau ada demo kata boleh tu wallahu alam tak ada apalah. Kerana fiqh ni lebih luas. Dan sebenarnya boleh jadi ada lah demo tengok betul mana, tapi apa yang kita faham daripada
Kitab-kitab fiqh tu sebut itu jamak kerana sakit, dan jamak kerana musafir, dan jamak kerana hujan. Itulah sahaja. Allahu a'lam. Lepas tu pula lamat sunat lang lamat asri mi maikrab. Jawabnya iaitu Ismail wanit ni semaya selepas daripada semaya asar ni tak ada. Tak boleh kita nak semaya sunat ba'diyah, sunat selepas maya asar, tak boleh. Malaikat kita saat ni tu mari semaya asar, tapi kita tak ada nak semaya sunat. Tengah-tengah tu imam atau orang komat, maka pada ketika tu kita pun semaya asar selalu. Lepas asar saat ni tu dibolehkan kita semaya sunat qabliyah, sunat hak sebelum, tapi kita semaya selepas daripada semaya asar. Kerana apa? Kerana waktu semaya qabliyah saat ni tu iaitu siapa habis waktu hak fardu saat ni. Kalau siapa zuhur ke, siapa asar lah baru habis. Sebab tu kita boleh semaya qabliyah. Selepas daripada semaya sana waktulah tu. Bukan kata kena semaya sebelum, lepas tak. Ya waktu ya boleh. Dan ada pun semaya ba'diyah ya tak boleh, waktu ya tak masuk. Malaikat selepas daripada semaya fardu dulu. Lah tu. Sebab tu semaya lepas asar tu tak ada. Hak adanya kita semaya qabliyah, tapi lepas dah semaya kerana kita tak ada. Yang kedua pula, orang panggil kita semaya sunat ada, sunat hak ada sebab. Contohnya lah kita semaya tahiyatul masjid. Kita mari masjid lepas asar. Maka ya ada sebab kita masuk masjid, kita kena semaya di masjid. Jadi kita pun semaya sunat di masjid, tak apalah lepas asar pun. Yalah tu. Lepas tu pula kita nak ayat asar lagi, iaitu hak tak ada waktu tahrim, hak boleh kita semaya itu Masjid Mekah. Masjid Mekah boleh kita nak semaya bila-bila pun, tak ada dan termasuknya tanah haram. Semua saat itu tidak ada waktu tahrim, boleh kita nak semaya bila-bila. Abdurrahman, ada sebut ada ustaz kata solat tarawih buat 11 kali. Witir itu ikut Nabi buat 21, itu sahabat jadi apa ni? Dia kata ada ustaz kata, ada ustaz kata saya dah solat tarawih buat 11, ada ustaz kata solat tarawih buat 11 sekali witir. Itu ikut Nabi buat 21, itu sahabat. Jadi ustaz itu kata ikut Nabi baik. Harap Ustaz Abdullah jelaskan. Terima kasih. Gini Pak Herah. Jadi dia mau kata kita semaya tarawih 8 lah, semaya witir 3 di sebelah. Lepas tu semaya hak 23 saat ni tu. Tu hak sahabat semaya. Lepas tu pula hak ni hak Nabi. Apa tak saya turut hak Nabi? Nak turut hak Nabi ke nak turut hak sahabat? Jadi ada orang tanya sebab apa Sayyidina Umar sampai 20? Kerana nak membanyakkan ibadat. Nak membanyakkan ibadat. Nak banyak semaya. Sebab itulah kita lepas tu pula Pia pula kata 20 tu bukan hak Nabi. Pia pula kata hak 20 tu bukan hak Nabi. Tengok saya dah baca tadi hadis ke. Ada juga sebut bahawa ada sebutnya bahawa apa ni wa maru ya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 20 rak'ah. Ada sebut tapi dihukum dhaif oleh Imam Baihaqi. Dan ada sebut pula daripada Jabir shalla bina Rasulullah, ada sebut 8. Lepas tu pula ada sebut kata Sayyidina Ali pun sebut semaya 20. Jadi kalau kita kira agak apa ni lebih hak mana? Lebih hak Nabi ke lebih hak mana? Memang orang panggil kedua-dua tu hak Nabi pakar. Pia katanya hak ni hak bukan hak Nabi. Pia kata hak 20 bukan hak Nabi. Memang yakin secara mana? Tahu mana kata hak 20 bukan hak Nabi? Tokoh Sayyidina Umar ni tak tahu kata Nabi buat berapa. Dia keluar rumah dia berapa. Lepas tu pula kerana pula Sayyidina Ali tu tak tahu ke Sayyidina Ali semaya 20 juga. Lepas tu pula orang jadi amal lah. Orang Madinah, orang Mekah sapal lah ni. Sebab tu ada sebut ke
bahawa semaya saat itu iaitu 20 tu ada sebut lebih afdal kerana itulah apa orang panggil apa ni lebih banyaknya amal. Tu kerana Nabi pun dia tak tubik dia semaya di rumah. Kerana dia takut jadi fardu. Itu sahaja. Jadi sebab itulah semaya 20 dah sebut, dah semaya 8 pun dah sebut. Kita ni kena orang panggil Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Kita kena segera kepada amal ibadat. Kita kena segera cepat. Makna lepas tu pula kita buat amal biarkan banyak. Lepas tu pula orang panggil orang bodoh lah ni tu. Kalau kira duk buat duk jadi masalah kena semaya kata orang tak kena orang gapo. Ni orang penyakit iaitu marid nafsiyan, orang penyakit jiwa. Kerana apa? Kerana perasa tak tuai kena seorang. Sebenarnya tak ada masalah apa. Kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa Saudi sendiri tu, tepat lubuk kalau kira kat tepat orang panggil duk menghukum ke orang tu bid'ah, orang ni bid'ah, macam-macam. Saya dah tengok dalam fatwa dia sendiri tu pun jawab. Bila tanya masalah 28 ni marah pula. Dan syekh-syekh sana tu marah pula. Tanya pula pasal gapo benda ni boleh duk bakit lagi. Kita ni likulli wijhatin hum walliha fastabiqul khairat. Kita ni hendaklah buat kebaikan. Orang buat banyak alhamdulillah lah. Lepas tu pula kita sedih sekalinya puak-puak hok duk tekan dengan orang ni tu baca Arab pun tak erti. Baca Arab tak erti, baca hadis lewat tabak lepas tu pula apa ni tak erti kadang-kadang. Dia buat sombong. Kalau orang erti tu hingga sikit dia tak erti. Tak erti tak ada nak tanya. Sebab itulah rugi kita orang Islam lah tu. Dia mau buat banyak mujur kita alhamdulillah. Tokoh semaya bertawih 20 maksud aku. Umar semaya. Astagfirullahalazim. Lepas tu Sayyidina Umar semaya, Sayyidina Ali semaya. Lepas tu pula. Ni orang panggil jenis-jenis wa ni. Perasaan. Dan saya tengok ada setengah-setengah mau kita contohnya lah. Ada kata kremo tapi ni setengah-setengah. Jadi wa orang panggil. Ada setengah saya lagi semaya hari Jumaat ke best kali ya. Nak turut Nabi ke? Seolah-olah atas Sayyidina Utsman tak turut Nabi, seolah-olah tu. Dia mau tahu maqasid syariah. Imam Subki dah tulis tentang masalah. Maqasid syariah apa semua. Tujuan syariat kita narum hak agama. Semua orang tahulah ke. Sahabat ada jur'ah, berani buat benda-benda Nabi tak pernah buat. Sayyidina Abu Bakar hipung Quran, Sayyidina Umar semaya terawih. Lepas tu pula Sayyidina Utsman pula apa ni 2 kali hari Jumaat. Okey berani kerana dia tahu cita narum hak agama. Pasal mau tahu agama. Boleh buat tak boleh kita turun Nabi. Panggil. Wasa sombong, lepas tu pula wasa hebat, wasa supaya kita kena. Benda-benda lah ni tu tak sah lah. Bodoh sungguh. Kerana apa? Kerana orang panggil rugi orang Islam dah tu. Umat dulu orang Islam ni kerana ada khilaf ni kita boleh pakat tu. Dia mau kata kita kena. Lepas tu pandai orang Islam ni dapat pandai menyesuaikan diri sehingga mereka ada masalah kat juta dah setengah. Masalah fiqh ni sejuta. Dan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dah sebut 5% masalah khilaf. Dia mau biasa baca kitab fiqh kitab apa. Kata waqilah tak tahu kata siapa, sebut lagi haikiat hak orang. Haikiat kepada pandangan orang. Waqilah dah kata tak tahu kata siapa. Wayak hukum wayak gapo, yo haikiat pandangan orang. Sebab tu saya tak ada kata gapo supaya dari murid tanya ada boleh semaya jemaah online ke dak, Facebook lah gapo. Hak kita tak boleh tahu ialah sah, tapi dia mau misit. Nak royak, nak kecek, nak gapo misit. Sebab fikir ke orang tak ada apa. Kita jangan buat atas pelat, dia mau kecek tak apa, tapi we pun ada masalah gapo, kita apa tu juga. Ada pun watah haram tak kena, kita kena orang. Mana telah tu. Ulama-ulama dulu tengok lah kata tu sebut lagi. Nak ayat atau haikiat, hormat kepada orang lain. Sedangkan orang kata saat ni tak ada tahu siapa. Ulama ahlus nak, bukan ulama lapis dang-dang sahuda. Tapi tak apa lagi.
Sebab itulah nah tasarruf doli lah Abdul Rahman ni nah tasarruf doli lah orang-orang hak pasal sombong nah duk karib hak agama. Nah hak agama ni gak karib benar. Hak orang nak semaya, hak orang nak wirid, hak orang nak berdoa, hak orang nak gapo ni karib. Semua karib. Ni orang-orang hak pasal orang panggil tak reti. Nah dalam agama buat jadi buku lebih. Ni manhaj akliyah orang panggil kan kit hak ni mi panha. Nah orang panggil aklaniyah. Nah itu cara mikir saat ni tu ada mi panha itu ah. Sebab tu sepah kata nah jihad gapo jadi goge semua. Benda ni kita tengok tahu dah. Dia boleh mikir atau hak ni tu habis saya berkata tak kena. Kadang-kadang cara mikir tak kena. Adalah hukum tu kena tak kena tu ada macam-macam. Tapi no ya tak cara mikirkan kit saat ni tu berperang. Nah. Tu kita tahu situ ya. Orang hak cidik-cidik orang tu orang tahu kata alih gilah tu. Dia mau sorok fikir serabut ke apalah bagai. Saya tak ada fikir ke apa. Ya orang kita ni hari kita ngaji kita ke apa kita tahu kata ada buat kira bagailah ni. Ada buat kira bagi. Ya bagai kecil-kecil bagai sunat bagai ke apa lepas tu pula ada hadis ada ke apa. Ada ulama kata sudah cok lah. Tukar ceruk bakit hari-hari kecil le TV. Astagfirullahalazim. Pun tak ada kerja lain. Tu. Assalamualaikum babo cinta hakiki lepas tu pula kamu keadaan dah. Terima kasih masuk. Jadi saya halih buat lepek semua dah ini ni. Lain itu tak ada dulu orang ada titang dalam Facebook FB saya tu ada kadang-kadang tu bila naik page dia tak naik tapi alhamdulillah bila dak biasa tu saya tu apa ni bila masuk ni terima kasih banyak dan semua masuk semua share Amri ni dia kata zakat ranka tongkit bab naikah zakat ranka kena tengok ya kedai apa kalau kedai makan contohnya kedai nasi. Kedai nasi saat ni tu iaitu kita kena ingat hari kita buka. Bila kita buka dikirakan hari tu mula berniaga. Tak syarat kena cukup nisab. Hari mula berniaga tu modal 5,000 kau, tak apa. Lepas tu jual hujung tahun. Bila sampai Ramadan ni, bila puasa sampai Ramadan apa? Cukup setahun. Duit hak kita boleh duk simpan dalam tanakan contohnya ada 100,000. Lepas tu, barang dalam kedai kita bukan barang bakar. Barang supaya kalau kedai masak ke, daging hak ada lagi. Lepas tu pula lobak gubih ke apa kakak. Kena kira hak tu. Capur dua tu, keluarkan zakat, dengan 40. Dengan sisip. Dengan 40 lah kali, bagi 40. Dan supaya tu juga, kalau kedai zakat, iaitu kedai barang. Dah beli kedai selipar, kedai baju, kedai apa semua. Maka hak tu iaitu kita kena tengok duit hak kita simpan capur dengan barang dalam kedai. Barang kereta mutu hak kita buat ngakuk buat apa tak kira. Lepas tu pula kedai apa semua tak kira. Mari ke apa semua itu tak kira. Kiranya barang silap iaitu barang kita nak jual tu capur dengan duit hak kita ada. Kita tak barang dalam kedai ada 200,000. Barang duit yang kita boleh taruh lepas ada kita nak beli makan ke apa semua ada sipel je tahu ada. Maka pada ketika tu jadi 300 contohnya, maka 300 jual keluar 7,500. Kerana 100,000 saat ni iaitu 2,500, 2,500. Dan 200,000, 5,000 dia 7,500. Dah tu lah. Tu cara kira dia. Salamครับบอกกรณีเราให้เพื่อนยืมเงินใช้ในการงานส่วนตัวเขาไม่ได้เอาไปทำค้าขายจำนวนถึงนิสอบเราต้องจ่ายซากัตไหมya duit saat ni itu bila dia hantar klik duit kita bila siapa nisab siapa haul siapa setahun maka duit saat ni itu bila siapa nisab siapa haul wajib kita kena keluarkan zakat. Wajib kita kena keluarkan zakat kerana duit kita saat ni supaya duit sipar supaya duit orang bergetar duit orang bergetar saat ni tu kalau dia tak bayar 2 tahun maka kita kena keluar 2 tahun kalau dia tak bayar 3 tahun maka kita kena keluar 3 tahun itulah kita kena bayar dan insya-Allah orang yang keluar zakat ni Tuhan akan tambah rezeki. Nabi sebut man naqasa malu 'abdin min sadaqah tak akan kurang harta seorang daripada sedekah wal ma dhulim wala dhulima 'abdun madlamah
dan tak ada seorang hamba yang dizalim, nah, wa sabar, dan dia sabar, illa zadahullahu izza, malaikat Tuhan tambah kepada dia kemuliaan. Lepas tu wala fataha abdun baba masalah, tak ada buka seorang hamba saat ni pintu minta illa, nah, malaikat, nah, fatahallahu alaihi baba faqr, malaikat Tuhan buka di atas dia nya pintu papa, pintu sesak kamakal. Nah lah itulah. Baba yang kata tarau, baba tarau pen imam nam lama, bukan iman nah, iman tu imam tu imam semaya. 6 lama cin rawaan surah Al-Mulk tarawaan kasi tengah ayat san jadi maikrab lu yang ngaikrab. Kena tengok semaya ni gini. Nah, lebih afdal iaitu kita baca surah, satu surah penuh, atau lebih afdal. Nah, lah tu. Dan kalau kita baca ayat, contohnya ayat Quran, maka kita sambung ayat hak sebelum dan kita baca pula selepas pada rakaat yang kedua ayat selepas tu. Tu cara dia. Kalau kita baca pula ayat hak pendek, kita kena baca riang teratur. Seolahnya kalau kita baca wasyam, lepas pada tu rakaat yang kedua baca walaili. Dan kalau kita baca izazul berkaitan dengan wal adiyat kat ayat kedua. Kalau kita baca al-qari'ah alhaakumut takatsur, kita baca inna anzalna, kita baca lam yakunin. Lah tu. Kalau kita iqra lepas tu inna, jadi witratul lah tu. Tu cara kita baca lebih afdal. Nah, dia ada sebut dalam kitab fiqh ni, ada sebut tentang kita baca surah-surah dalam semaya. Nah, tu sunat surah-surah dalam kita nak baca surah gapo hati. Ya ada banyak. Nah. Ya ada banyak lah. Iaitu ada sebut surah-surah al-Asmaya ni jadi nanti saya nak tengok sikit. Itulah lebih kurangnya. Lebih kurang nanti ya ada tertib ialah lebih kurang. Sebab saya duk royak sana lah. Lebih kurangnya supaya saya duk royak sana lah. Jadi surah-surahan itu bacalah. Jadi teratur gitu tu molek. Kita nak dia adalah lebih kurangnya. Emang kena nak baca gapo ni supaya kita tak sebut ni lah. Qiraatul surahan itu ya sunat. Saya nak sebut ni disunatkan bagi imam dan munfarid. Orang tu imam dan orang semaya seorang diri baca selepas pada Fatihah tu surah. Ada sebut pada kata Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salati adh-dhuhri. Adalah Nabi semaya zuhur sana itu 2 rakaat pertama dengan Fatihah dan surah pada tiap rakaat. Ya ada sebutnya wal lebih aulanya salatu ayat, 3 ayat paling kurang lah. Lepas tu pula ayat sebut surah al-kamilah, surah sempurna afdal min qadriha min tawilah. Surah hak sempurna lebih afdal pada qadar surah sempurna daripada hak banyak. Ialah tu. Tu cara dia nya. Tu cara surah. Dan ada sebut pula
Disunatkan bagi orang semaya baca pada subuh dan zuhur. Nah, tiwal al-mufassal. Nah, lahana khilaf lah kata setengah sana itu As-Saffat, Al-Jasiyah, Muhammad, Fattah, Hujurat. Tapi kita nak sebut kerana ada hadis bahasa Nabi baca pada subuh itu bil waqiah. Dan malam Jumaat itu alif lam mim sajdah hal atal al insan. Disunat pada asar dan isya saat itu dengan hak tengah-tengah lah. Nah, tu cara dia ada sebut, tapi tak apalah. Dan ada sebut juga walaili yaghsha, nah wasyamsi walaili, gitulah lebih kurang. Tu cara baca surah lah. Dan siapa masuk saya mohon share insya-Allah. Terima kasih Bapak Sabrak Kamtab ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz, adakah sah kita baca Fatihah dalam solat secara berbisik kerana takut mengganggu musalli di sebelah? Mohon jelaskan. Jadi kita nak baca Fatihah ni, syarat dianya iaitu kena baca kita sendiri saat itu dengar. Nah, tu syaratnya kena kita dengar. Nah, kita dengar. Itu syarat dia. Nak boleh sah. Sebab tu kalau kita baca saat itu bisik tak bunyi, denyuk mulut saja, maka tak sah. Tak sah kalau kita ada lah tu. Hak tu tak sah. Dan sebab kita ni nak kena bunyi suara tu baik mukhraj. Lepas tu pula hak ni dia tanya cak setanakan kawit lamat jamak di masjid Naimuban dai mai babo. Di sayanya mengikut apa hak ada sebut dalam kitab fiqh iaitu jamak hak boleh kerana sakit dan jamak kerana hak boleh saat ni tu kerana hujan, kerana tak boleh mari selepas pada tu. Itulah. Dibolehkan. Lepas tu jamak kerana sakit, kerana musafir, kerana hujan. Lepas tu hak penyakit saat ni tu tak ada. Tak ada. Kita tak temung lah. Ada pun nak kias tu boleh lah. Tapi nak kata dalam kitab fiqh saat ni tu ada, tak ada. Kata kerana penyakit, kerana takut wabak saat ni. Setara tu lah. Takut nak semaya jemaah ni tu. Mungkinlah ada tu. Hak demo duk kata boleh saat ni tu ada lah tu. Kias cuma kita tak pandai nak berdalil di mana. Kita saat ni tu royak mengikut apa hak kita baca ialah. Setara tu ialah. Abdullah Al-Fatani, tak adakah boleh buat semaya sunat hari raya dengan keluarga dengan sebab darurah wabak? Jika boleh, bagaimanakah kafiatnya? Jazakallahu khair. Ingat semaya Aidil Fitri dan Aidil Adha boleh kita semaya secara jemaah dan boleh kita semaya berseorang diri. Boleh. Kalau kita semaya seorang diri, maka tidak ada kalaulah kita semaya seorang diri, maka tidak ada ketebah lah. Setara tu lah. Sunat. Boleh kita semaya seorang, tak apa. Kita nak semaya jemaah di rumah, tak apa. Dan ramai disunatkan ketebah. Dan insya-Allah semaya raya ni boleh insya-Allah. Kita berdoa semoga semaya raya ni boleh kita semaya belaka insya-Allah. Saya berharaplah itulah. Boleh nak semaya semaya raya di rumah tu boleh. Sunat. Sunat semaya raya ni sunat. Kalau kita nak sunat muakkadah. Jadi kalau nak semaya raya di rumah pun boleh. Kalau kita nak semaya pun, kita nak semaya di masjid pun, itu lebih afdal. Tak kata ialah di musim wabak ni kita nak semaya di rumah. Tak apa, boleh. Semaya sore pun boleh. Sayang sawang cai kap babo mai rusa sanate wo kap babo ya dah saya sawang. Tarmis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ari wa salam Waalaikumsalam. Terima kasih wisalah semua. Apakah hukum makan di atas kubur? Ada yang mau tanya makan di atas kubur. Ada sebut iaitu dalam hadis ni. Iaitu ada sebut iaitu dalam hadisnya iaitu la an yajlisa ahadukum, bahawa duduk salah seorang di antara kamu ala jamratin, di atas bara api, fatuhriqa thiyabah,
maka membakar, menghanguskan, wa takhlusa, dan masuk ila jildih, patu pula hangus masuk sampai kulit, khairul lahu, lebih baik min ay yajlisa ala qabrin, lebih baik baginya pada dia duduk di atas kubur. Mana nak makan kalau lebih lagi lah. Makan di atas kubur tahu tak? Makan di atas kubur tu di atas betul. Di atas kubur, duduk di atas kubur, jalan di atas kubur, semua tu tak boleh. Sebab tu kita nak pergi kubur kena jalan ke celah-celah tu. Kalau kita nak jalan kaki tu termasuk celah. Jangan letak bongok kubur, hak tinggi kubur tu, hak tu tak boleh. Nah, hidup cokoh letak kubur. Letak kubur betul, tak ada tubuh orang tu dah. Kalau kira agak, maka hak tu tak boleh. Kita nak jalan ke celah-celah. Gitulah. Dan apabila kita pergi kubur, disunatkan kita wisalah hadap ke muka si mati. Supaya kita supaya hidup lah. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Doalah tu. Jadi kita nak duduk atas kubur tu tak boleh. Makan atas kubur tak boleh, duduk di atas kubur betul saat ni. Tapi ada juga ulama kata makruh jalan atas kubur. Khilaf jugalah. Setara tu ialah. Atau ada juga kata makruh, ada juga. Abdul Halim terbaik doktor, terima kasih. Azizah Himbu dia kata zakat padi tu cabab naik, kena tengok zakat padi. Kalau lah zakat saat ni tu hak tak ada, kita tak ada letih perkara tanah-tanah ke air pun tak ada, kena duk cara petaka air hujan, maka hak tu kita nak bayar 10%. Maknanya kalau 300 ke 30 kata ya gitu. Gitulah. Ya kalau ya 300 kata. 300 nisab dia saat ni tu. Lepas tu jual keluar 30, kalau lah kita tu sendiri apa semua tu 5%. Lah itulah. Taharah ni kata assalamualaikum. Assalamualaikum, abang minta tolong terang zakat buahan. Nanti nak zakat buahan pula. Jadi dia ni ada zakat, itu ada zakat buah, ada zakat nisab, zakat emas. Yang nanti salah mari pula. Zakat menego, zakat buah. Iaitu zakat buah sananya nisab ya sana itu 90 300 kata bagi 90 haus 90 sok. Jadi kena keluarnya iaitu zakat buah gapo dia mau tanya. Kalau buah gapo tanya. Kalau zakat padi tak apalah 300 supaya teruk ayat tu lah. 300. Waktu zakat padi.
Nah, ada pun kalau zakat buah ke apa? Kalau buah tu buah dia, buah tu. Tu tak ada lah dalam kitab, tak ada sebut. Nah. Banyak tu. Nah. Zakat. Dah. Zakat tu nyok tu. 300 saat ni sebab saya sebut tadi lah. Iaitu kalau tu keluar 10 ke. Usyur. Satu usyur bagi 10. Kalau hak kerja tu, waktu baik marinya iaitu hak jerus 3/5 gitu. Abdullah Al-Fatani bahawa jika seorang perempuan dan lelaki berkahwin dengan wali raja, kemudian tidak memberitahu ia akan bapaknya dan bapak itu tidak mengetahui bahawa anaknya telah berkahwin, adakah sah nikah keduanya? Masalah nikah wali raja. Wali raja di sini kita kena ingat, iaitu wali nikah di majlis agama Islam lah biasanya. Tak kira majlis naga lah, taning lah, jalan lah, segara lah. Kira tu orang panggil nikah pindah wali. Kena ingat molek, nikah ni ada 5 rukun. Pertamanya iaitu ada 5 rukun. Pertamanya ialah kena ada wali. Mana-mana nikah dengan tak ada wali, fahuwa batilun, maka nikah tu batil. Kena ingat situ. Yang kedua, rukun nikahnya kena ada pasangan, iaitu suami dan isteri. Dan kena ada 2 orang saksi. Lepas tu pula kena ada sirah, kena ada akad nikah. Jadi mana-mana nikah, tak ada wali, maka tak sah. Tapi apabila wali tu gaib lebih daripada 2 marhalah, iaitu 90 kilo contohnya, maka pada ketika tu sah jika perempuan tu rasyidah. Jika perempuan tu orang ngaji dah, orang cerdik dah, apa semua tu lah, bukan budak, bukan apa semua, maka pada ketika tu sah. Itulah tu. Bila sah saat ni tu, pak ya mak ya tak tahu pun sah lah yang nikah saat ni. Kerana cukup ada wali, orang panggil wali raja. Sebab Nabi kata as-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan tu wali bagi orang yang tak ada wali. Dan supaya tu juga naib wali sultan. Sebab tu juga. Maka pada ketika tu, bila kita nikah saat itu, maka sah. Walaupun pak ya ada, tapi syaratnya jangan kurang daripada 2 marhalah. Mesti lebih daripada 2 marhalah. Jalan Naga ni tak boleh nikah kerana jalan Naga saat itu dekat. 60 kilo sahaja, 70 kilo sahaja. Daripada bandar jalan Sapan Naga tu dekat naik ke jalan bukit ni. Dan segara tak apa 100. Maka pada ketika tu sah. Boleh sah dah nikah saat ni. Cuma kita tidak menggalakkan orang itu supaya pindah wali. Tak molek sebenarnya, kerana tidak direstui oleh ibu bapa. Ibu bapa tak setuju ke, tak molek lah. Lah tu. Sebab tu tak molek mana lah. Kira molek dengan ibu bapa. Lepas tu ibu bapa pun kena reti juga. Dan apa terlajak dah tu kena kira juga. Duk lock wigi siapa tahu mana tu janganlah. Kadang-kadang ibu bapa tu sendiri. Duk orang masuk minta orang-orang tak sewi. Khabar anak kita tu teruk bercakap dah. Hak ni tu masalah. Ustaz Hain tu saya tak tahu tu hak mana. Tengok Ustaz Hain. Dan soalan di atas. Amil lok sate ni duk cari tu tak temung ni soalan hak amil lok sate ni. Tak temung ni. Mohon tulis mula Ustaz. Salam apa? Tolong jawab soalan saya di atas. Tak temung Ustaz. Kalau ada saat itu cuba tengok. Tulis mula apa Ustaz? Ustaz Hain tu kalau ada. Sahabat saya Ustaz Ibrahim, kalau ada tu saya duk cari tu tak ada jumpa ni. Tak naik ni. Mohon tulis mula kalau boleh. Dah tulis. Babo
ในขณะเราเดินทางใช้เครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงพอถึงเวลาละหมาดเราดูนาฬิกาเวลาเราต้องละหมาดตามเวลาเราหรือเปล่า jadi masalah ni khilaf ulama Mukhtar Seri Ayutthaya ni seafood masalah ni khilaf ulama kalaulah kita naik kapal contohnya masalah naik kapal ni gini bila kita saat itu naik kapal kalaulah kita saat itu naik kapal selepas daripada masuk waktu contohnya lah maka hendaklah kita semaya jamak qasar sebelum daripada naik kapal. Itu lebih baik. Nah. Tu. Lebih baik kita semaya sebelum daripada kita naik kapal. Maka tu lebih baik lagi. Lepas tu jadi waktu lebih afdal. Dan sekira kita tu sekira kita tahu kata tepat kapal hak kita nak sapa saat ni tu akan sapa dalam waktu hak kita boleh jamak takhir maka harus kita semaya di mengikut kita semaya di tempat sapa tu. Boleh juga. Dan di masa yang sama juga, kalaulah kita tak tahu kata nak sapa bila, atau kita tahu kata kapan ni akan sapa tapi habis dah waktu tu. Zuhur dengan asar habis. Dan kita juga terbang tu sebelum ada masuk waktu zuhur. Maka pada ketika tu Mukhtar, bila kita nak semaya saat itu nak pakai waktu mana duk tak apa? Jawabnya, pakai waktu hak kita duk pakai. Iaitu waktu hak rumah kita. Pakai waktu hak rumah kita. Kerana apa? Kerana ada sebutnya bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari hak Dajjal turun saat ni tu, satu hari sepengah setahun, satu hari sepengah 40 hari, satu hari sepengah seminggu, satu hari sepengah hari hak umum. Pas sahabat tanya, adakah ya Rasulullah cukup kita semaya 5 waktu saja dalam masa sehari hak sepengah setahun? Nabi kata, la, tidak. Pas sahabat tanya, wa ana? Nabi kata, uqdur lahu qadrah. Faqduru lahu qadrah. Suruh takdir kata ni lepas ni biasa gak 3 jam gak masuk dah lah waktu asar zuhur dengan asar 3 jam setengah masuk dah lah masuk tu asar. Lepas tu pula 3 jam pula masuk waktu maghrib. Lepas tu pula masuk sejam setengah gak masuk waktu isya. Kena takdir lah tu. Sebab tu ulama saya dengar daripada Syekh Ali Jumaah dan orang-orang lain lah ada sebut. Sebab tu ulama suruh kita ketika naik kapal kita tak tahu waktu, pakai waktu asar hak kita. Waktu hak rumah kita naik lagi. Duk negeri ni mulai ni tak masuk, kita tak tahu tak kapal dah. Duk di mana kita tak tahu. Nak tengok upaya. Maka pada ketika tu kita semaya, tengok waktu hak kita tu. Tak tu ya. Dah boleh. Supaya tu juga buka puasa. Buka puasa ni nak buka mana? Ya masalah ni bagi masalah ikhtilalul alamah. Masalah hak tanah saat ni tu cedera, tak boleh nak kira. Sebab tu ikhtilaful alamah supaya dengan orang duduk di Pakit, negeri Norway, negeri-negeri supaya hujung-hujung supaya Alaska contohnya. Maka puasa dia nya tak tahu nak buka bila gelak seumur, kada cerah seumur. Maka pada ketika faqduru lahu qadrah. Ulama sebut kata boleh. Qadar saat ni tu, ukur saat ni tu, kata setengah nak pakai waktu turut Mekah 16 jam puasa contohnya lah. Dan supaya tu juga kita bila kita semaya tak kapal, kita semaya mengikut waktu hak rumah kita. Maka dibolehkan. Tu. Setakat tu cuma kalulah kita saat ni tu, waktu saat ni tu belum daripada
Nak naik kapal ni boleh jamak dulu. Molek tu. Tak ada masalah. Lepas tu pula kalau boleh jamak takhir di tempat tersapan pun tak apa. Tapi hak masalah naik pukul 11 contohnya. Lepas tu akan sapa lepas ngurik contohnya. Maka pada ketika tu kita nak semaya lah no. Jawabnya kita semaya apa yang apa ni semaya jawabnya pada ketika tu kita semaya turut waktu rumah kita. Babo น้ำต้องมีมากแค่ไหนที่จะเอาน้ำละหมาดได้ Air saat ni iaitu kena ada 200 ada setengah khilaf, ada 200 190 92 lit ya kilo ya kira piko panggil. Lebih kurang komat tu lah. 200 lit. Lebih kurang gitulah. Ada khilaf lah, ada setengah atau 190, 200 macam-macam. Air cukup kolah ni. Boleh make semaya tu, iaitu kecil udah 200 lit lah. 200 lit senang. Khilaf ulama lah juganya. Jawabnya, adakah boleh kita semaya Jumaat di fadha, iaitu di lamai? Jawabnya, mengikut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, yang kata salatul Jum'ah syuri'at fi awalil hijrah inda kudubin Nabi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah. Pasti dia sebut sini salatul Jum'ah, sembahyang Jumaat, la yushtarat fiha al-masjid, tidak disyarat padanya masjid, bal tajuz fil fadha, bukan harus di lamai, wal bunyan dibina, walaysa min syurutis sihhatiha al-masjidu, bukan di antara syarat sahnya masjid. Fatajuzu salatul Jum'ah fi zawaya wal musalla, boleh semaya Jumaat saat itu di bucu, di semaya, tapi syarat yang duduk dalam kawasan, jangan luar pada kampung. Tak katulah. Boleh tu Ustaz Haim. Ustaz Haim boleh rojak sendirilah dalam kitab, dalam fatwa saya sebut sana. Sisah himbu dia kata, kau hai bapa son tu kuan ya alhamdulillah duk ngajar anak malam. Malaikat tak orok tu berhenti. Terima kasih. Bapa tham กอลอขนาดไหนถึงจะให้ครบกอลอ กว้างยาว kita nasihatnya iaitu gini nih. Cukup 200 lik apa? Lik tu boleh ada banyak sikit, ya kira 200 kilo. 2 piko lah. Tu. Jadi 2 piko lah. 2 lik, lik apa piko pula. Bakal lik pun tak apa. Bakal lik ni iaitu berapa lik kah dua kolah ni? Jawabnya 2 kolah saat itu iaitu ada sebut sini kalau lik ni iaitu 160 lik. 160 lik setengah. Ada sebut juga fa innal fuqaha ada yuqaddiruna al-qallatain bi khamsi ritlin iraqiyyan takriban tusima wa tusawi al-qallatain bil litri iaitu 160 litran, iaitu 160 liter setengah, wanis 10 litri, iaitu pecek dah inilah 161 lah. 161 lit nang 160 lit. Kalau tu dia boleh dia berat sikit, 2 piko lah. 2 piko. 160 lit. 61 lit. Boleh. Cuah tengok. Cuah tengok luas mana. Kalau selega tu ya ada hak lega besar, hak kita beli 1000 lit. 1000 lit tu besar, hak terletak dalam rumah tu. Orang mau nak beli dalam rumah tu, kira letak atas fabung tu. Hak tu ada 1000 lit. Tinggi tu 1000 lit. Lepas tu 160 sikit ya. 160 ni. Halus ya. Iaitu
boleh hadis besar setor gitu ya, tinggi sikit 100 lik. Kita punya, kalau kita beli legai, ke legai hok 50 lik tu kan, ada legai minyak, legai minyak 50 lik ada. Lepas tu hok tu 50, beli hok 100 lik, hok 100 lik, legai 100 liknya tu 190 lik, 191 lik lah. Gitu. Cuba terah tengoklah. Nak tepanya mana tu saya tak pasti. Tapi ada sebut lagi tak mereka tinggi berapa lebih kurang dah. Tapi kita terah lalu. Babarau poso nam kauhu poso rausia maikrab. Ai masuk le telinga ni kalau jawabnya iaitu ai masuk le telinga iaitu kalau masuk dengan kita sengaja, kita bubuh tu batal. Kalau dia masuk sendiri saat ni tu, tu tak batal. Contohnya kita maning, ada ritik-ritik duk masuk leling tu tak apa. Dan supaya tu juga, kita duk ngangau tidur lalak masuk perut, tak batal juga. Lepas supaya tu juga, kabuk-kabuk, tak batal juga. Lah tu. Lepas tu kita pun masuk leling kita buh semula pula. Maka tu batal, nak uya tu baik. Maka tu batal. Lah tu lah. Tu malam ni masa tak ada dah tu. Pukul 10.30. Dah banyak tu lah saja malam ni. Kalau tak ada gapo tu insya-Allah. Kalau ada lagi tu nak 10.30 masa tak ada dah malam ni. Terima kasih semua yang masuk. Dan insya-Allah lah. Malam esok kita ada masa lagi kita akan masuk akan apa ni kecek pula lah. Ni ada lagi ni apaเป็นimam นำละหมาดมีข้อดีข้อเสียยังไงครับบาโบช่วยอธิบายหน่อย jadi imam tu imam semaya ni jadiข้อดีข้อเสียya kita jadi tu imam saat ni tu satunya kalau kita jadi tu imam ni biasa kok kita semaya lebih khusyuk. Dan kita semaya lebih molek kerana kita nak uyuh ke turuk. Lepas tu pula kita semaya saat ni tu pula kita baca molek. Semua tu molek. Jadi tu imam ni biasa molek. Dan pahala saat ni tu pahala banyak. Pahala tu pahala jadi tu imam tu. Tu. Lepas kita jadi makmum, duduk di belakang orang wasa puah, wasa apa kadang-kadang macam-macam. Sebab tu kita jadi tu imam tu molek lah. Jadi tu imam. Dan bila jadi tu imam ni kita nak jagalah. Lebih kurangnya. Babo dia tanya. Zakat พันไม้ต่างๆเราต้องคิดแบบไหนต้องคิดราคาต้นทุนหรือราคาขายค่ะต้องคิดราคาขายนะเราเองได้bagai kita beli kita nego semua tu kena kira bagai kira kita jual hak tu baik lah bukan jual hak tu tak regah kita jual biasalah. Haris yata salam babo ช่วยขยายความเรื่องอามิซากะห์หน่อยครับคณะกรรมการมัสยิด12คนนั้นอยู่เกณฑ์นี้เปล่าครับ jadi gini amil zakat ni sebut lagi kitab fiqh kena orang yang ditakyin oleh qadi atau hakim oleh hakim. Maknanya tempat kita ni orang nak jadi amil saat ni tu orang yang dilatih oleh majlis agama Islam. Kalau tak ada dah ukon hak lain tak ada dah. Jadi kena latih oleh majlis agama Islam. Lepas tu amil saat ni tu pia kena duduk tak kira siapa pun hak qadi latih. Situ jelah. Biasa kau latih tu imam, tu khatib, tu bila gitu. Orang hak tak latih tak boleh habuai asnaf yang lapar. Asnaf di antara asnaf hak lapar tu lah. Amil saat ni tu bila dia jadi amil dia tak boleh make rasa ikut rasa. Dia nak make habuai dia kerja kena kerja ujratul misli iaitu kena kira upah hari je tu. Berapa je per hari. Kena kira situ. Lah tu. Lepas tu pula orang hak tidak ditakyin tak boleh. Tak boleh dia nak make habuai. Orang hak make duit zakat dok bagi kat orang semua tu orang panggil wakil. Bukan amil. Wakil tak boleh make sikit apa.
Tak ada masuk dalam asnaf. Dia boleh hipun zakat sahaja. Nak ambil habu tega ni tak boleh. Nah, alah tu. Sebab tu zakat saat ni tu, lepas tu kan makan 12. Lepas tu kena sorak. Kena sorak ramai-ramai kata nak ke siapa katik. Lepas tu muawinin, orang hak tolong. Tolong tu email apa semua boleh makan juga. Kali dengan asnaf, cuma kena ditayin, kena dilantik juga. Banyak sajalah malam ni. Terima kasih semua yang masuk dalam rekan Mafatih Ramadan dan anda tanya kami jawab tengah malam dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.